Yohanes 5. Selepas itu ada satu perayaan Yahudi dan Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Bethesda. Kolam ini dikelilingi 5 buah serambi. Banyak orang sakit berbaring di serambi-serambi itu, yang buta, yang timpang, dan yang lumpuh. Mereka semua menunggu air di kolam itu berkocak, karena ada kalanya malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan mengocakkan airnya. Lalu orang sakit yang pertama masuk ke dalam kolam itu semasa air berkocak akan sembuh daripada penyakit apapun yang dihidapnya. Di situ terdapat seorang lelaki yang sudah sakit selama 38 tahun. Yesus nampak dia terbaring di situ. Dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama sekali sakit. Oleh itu, Yesus bertanya kepadanya, "Maukah kamu sembuh?" Orang sakit itu menjawab, "Tuan, tiada sesiapa pun di sini yang dapat memasukkan saya ke dalam kolam apabila air berkocak. Sementara saya mencuba masuk ke dalam kolam, orang lain telah mendahului saya." Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga orang itu sembuh. Dia mengangkat tikarnya lalu berjalan. Hal ini berlaku pada hari Sabat. Oleh itu, para penguasa Yahudi berkata kepada orang yang baru disembuhkan itu, "Hari ini hari Sabat. Kamu melanggar Taurat kita kerana mengangkat tikar." Tetapi orang itu menjawab, "Orang yang menyembuhkan saya tadi menyuruh saya mengangkat tikar dan berjalan." Mereka bertanya, "Siapakah orang yang menyuruh kamu mengangkat tikar dan berjalan?" Orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, kerana Yesus sudah menghilang antara orang ramai di tempat itu. Tidak lama kemudian, Yesus berjumpa dengan dia di dalam rumah Tuhan dan berkata kepadanya, "Sekarang kamu sudah sembuh. Janganlah berdosa lagi, supaya kamu tidak ditimpa perkara yang lebih dahsyat." Kemudian orang itu pergi dan memberitahu para penguasa Yahudi bahawa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Oleh itu, mereka mula memusuhi Yesus, kerana dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bapa-Ku sentiasa bekerja. Aku pun harus bekerja." Kata-katanya ini membuat para penguasa Yahudi semakin bertekad untuk membunuh dia. Bukan sahaja dia telah melanggar hukum hari Sabat, tetapi dia berkata bahawa Allah itu Bapanya. Hal ini bererti dia menyamakan diri dengan Allah. Yesus menjawab mereka, "Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh Bapanya. Apa yang dilakukan oleh Bapa, perkara itu juga yang dilakukan oleh anak. Bapa mengasihi anak dan menunjukkan segala yang dilakukannya kepadanya. Dia akan menyatakan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada anak, sehingga kamu semua hairan. Sebagaimana Bapa membangkitkan orang mati dan menyebabkan mereka hidup, begitu juga anak memberikan hidup kepada orang yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi sesiapa pun. Dia sudah menyerahkan segala kekuasaan untuk menghakimi orang kepada anaknya. Oleh itu, semua orang menghormati anak sebagaimana mereka menghormati Bapa. Orang yang tidak menghormati anak juga tidak menghormati Bapa yang mengutus anak. Sungguh benar kata-kataku ini. Sesiapa yang mendengar kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, beroleh hidup sejati dan kekal. Dia tidak akan dihukum, melainkan sudah terlepas daripada kematian dan mulai benar-benar hidup. Percayalah, akan tiba masanya, malah sudah tiba, apabila orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan orang yang mendengarkan apa yang dikatakannya akan hidup. Sebagaimana Bapa sendiri sumber hidup, Dia menjadikan anaknya sumber hidup juga. Dia sudah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, kerana anak itu anak manusia. Janganlah kamu hairan mendengar hal ini, kerana akan tiba masanya apabila semua orang mati akan mendengar suaranya, lalu keluar dari kubur. Orang yang berbuat baik akan bangkit dan hidup, tetapi orang yang berbuat jahat
akan bangkit dan dihukum. Aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri. Aku menghakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh itu, keputusanku adil, kerana aku tidak mengikut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jika aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, kesaksian itu tidak dapat diterima sebagai bukti yang benar. Tetapi Bapa memberikan kesaksian tentang diriku, dan aku tahu kesaksiannya benar. Kamu mengirim utusan kepada Yohanes, dan Yohanes sudah memberikan kesaksian yang benar tentang diriku. Sebenarnya, aku tidak memerlukan kesaksian daripada manusia, tetapi aku berkata demikian supaya kamu boleh diselamatkan. Yohanes bagaikan pelita yang menyala dan bersinar. Untuk sementara waktu, kamu menikmati cahayanya dan kamu bersukacita. Tetapi kesaksian daripada perbuatanku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Aku melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapaku, dan semua itu membuktikan bahawa Bapa sudah mengutus aku. Bapa yang mengutus aku pun memberikan kesaksian tentang diriku. Kamu belum pernah mendengar suaranya atau melihat mukanya. Kamu tidak percaya kepada firman-Nya, kerana kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki Alkitab kerana menyangka bahawa dengan cara itu kamu akan beroleh hidup sejati dan kekal. Sebenarnya, Alkitab memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak mahu datang kepadaku supaya beroleh hidup sejati. Aku tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Aku kenal akan kamu. Aku tahu bahawa kamu sebenarnya tidak mengasihi Allah. Aku datang dengan kuasa Bapa-Ku, tetapi kamu tidak menyambut aku. Tetapi, manakala seorang lain datang dengan kuasanya sendiri, kamu menyambut dia. Bagaimanakah kamu boleh percaya kepada aku jika kamu mencari pujian daripada sesama kamu sendiri? Kamu tidak berusaha untuk mencari pujian daripada Allah yang Esa. Janganlah sangka bahawa aku akan menuduh kamu di hadapan Bapa. Musa yang kamu harapkan itu yang akan menuduh kamu. Jika kamu benar-benar percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepada aku, kerana Musa menulis tentang aku. Kamu tidak percaya kepada apa yang ditulis oleh Musa. Bagaimanakah kamu dapat percaya kepada apa yang aku katakan?